Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billah. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, perbahasan yang ke-6, siasah milliyah. Bab yang pertama, perlunya manusia itu kepada pemimpin yang menunjukkan kepada mereka jalan hidayah dan jalan kebahagiaan. Jadi dalam perbincangan yang lalu kita telah lihat Imam Waliullah mengemukakan dalil syarak ataupun dalil naqli, dalil daripada Al-Quran bahawa bagi setiap kaum, kumpulan manusia itu mesti ada pemimpin yang memberi petunjuk kepada mereka, sama ada pemimpin itu merupakan Nabi ataupun pewaris kepada Nabi. Dan perlunya manusia itu kepada Nabi ini berdasarkan kepada beberapa hujah, iaitu manusia ni bila dia duduk dalam masyarakat, dalam satu kota, maka perlu kepada seorang pemimpin yang bijak, yang dapat mengatur urusan kehidupan mereka. Jadi nak jadi pemimpin ni perlu kepada orang yang berpengetahuan, orang yang bijaksana. Maka begitu jugalah dalam kehidupan beragama, perlu kepada seorang pemimpin agama yang menunjuk kepada manusia itu jalan kebaikan, cara nak beribadat kepada Allah SWT, dan juga cara untuk membaiki diri, mengatur urusan kehidupan. Dan begitu juga manusia ni bila dia duduk dalam kota, maka manusia itu perlu kepada aktiviti-aktiviti ekonomi seperti pertukangan, perdagangan, pertukangan itu pula pertukangan besi ataupun kayu dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan pertanian, semua itu bila nak ada pertanian, bila nak ada pertukangan, maka perlu kepada seorang guru yang membimbing generasi berikut supaya mereka tu pandai juga. Maka begitu juga manusia ni, untuk mereka menjadi baik, maka perlu kepada guru yang membimbing mereka. Jadi sebab itulah manusia tu perlu kepada Nabi, perlu kepada pemimpin agama. Dan kita nak tengok pada malam ini sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang mesti ada pada para pemimpin hidayah. Qala al-Imam Musannif rahimahullah, thumma la budda li hadzal alim an yuthbata ala ru'usil ashhad annahu alim bi sunnati rasyidah wa annahu ma'sumun fima yaquluhu min al-khata' wal idlal wa min an yudrika hissatan min al-islah wa yatruka hissatan ukhra la budda minha. وذلك ينحصر في وجهين، إما أن يكون راويا عن رجل قبله انقطع عنده الكلام لكونهم مجمعين على اعتقاد كماله وعصمته وكون الرواية محفوظة عندهم فيمكن له أن يؤاخذهم بما اعتقدوه ويحتج عليهم ويفهمهم، أو يكون هو الذي انقطع عنده الكلام وأجمع عليه. وبالجملة فلا بد للناس من رجل معصوم يقع عليه الإجماع يكون فيهم أو تكون الرواية عنه محفوظة عندهم. Jadi setelah kita tengok perlunya manusia tu kepada para pemimpin, maka di sini Imam Waliullah nak cerita syarat-syarat yang mesti ada pada para pemimpin itu. Jadi kata beliau, oleh itu adalah perlu bahawa orang yang berilmu ini, maknanya orang yang ada kepandaian untuk dia membimbing masyarakat, ataupun orang yang pandai untuk dia mewariskan ilmu tadi,
Dibuktikan secara terbuka, maknanya semua tahu bahawa dia mengetahui peraturan petunjuk, yakni sunnah rasyidah. Jadi nombor 13 tu Imam Waliullah mengisyaratkan kepada kita ada tiga sifat yang mesti ada pada pemimpin agama, penegak agama, sama ada Nabi ataupun pewaris Nabi. Yang pertama, dia mengetahui peraturan petunjuk yang di sunnah rasyidah. Pengetahuan petunjuk ni seperti yang kita baca pada kuliah yang lalu, iaitu peraturan yang mana jiwa manusia yang bersifat dengan jiwa kebinatangan tadi, dia tunduk kepada jiwa malaikat. Maknanya manusia tu dapat penegak agama ni ataupun Nabi ni, semestinya Nabi tu mengetahui dengan mendalam sunnah rasyidah. Maksud sunnah rasyidah di sini kita bahas dalam perbahasan yang kelima bang ni, iaitu amal kebajikan. Amal kebajikan begitu juga dia mengetahui jenis-jenis kejahatan dan akibat buruk daripada kejahatan. Jadi seorang Nabi tu mestilah dia mengetahui perkara-perkara baik yang diperlukan oleh manusia, macam tauhid kepada Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, semaya, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Yang kedua, bahawa dia benar-benar terpelihara daripada kesilapan dan kesesatan dalam apa yang dia katakan. Maknanya percakapan itu dia betul, tepat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maknanya dia sebagai pemimpin nak bawa orang di belakang dia ni, maka mestilah dia seorang yang benar, seorang yang betul, mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dan tidak mungkin dia sesat. Sebab sifat Nabi ni dia membawa manusia kepada mardatillah, keredaan Allah. Jadi syarat yang kedua ni, dia terpelihara daripada silap dan kesatan. Manakala dia sendiri buat kesalahan, umat akan ikut. Sebab umat kata Nabi ni dia betul. Jadi apa jua Nabi buat tu betul belaka. Jadi kalau kata Nabi tu ada buat silap juga, jadi umat pun turut juga, maknanya umat buat salah juga. Macam kita lah ni lah, orang buat ukuran dengan Tok Aling, Tok Lebar ni. Tok Lebar buat tu, orang Aling ada sambut hari jadi siukik nah. Dengan macam-macam hadiah, dengan macam-macam acara. Jadi orang buat dalil. Sebab itulah zaman ni happy birthday ni umum dah. Umum dah, dengan ada kek, dengan ada hadiah, dengan pakai topi ke apa semua. Ahli tasawuf pun ada kek pak tikak nah. Jadi benda tu jadi umum, sedangkan benda tu pengaruh budaya luar. Tapi bila orang nampak alim tu buat, maknanya tu alim ni takkanlah dia jahil. Sedangkan orang alim ni dia, dalam perbincangan kita di sini, orang alim ni dia perbuatan dia tu tidak menjadi hujah. Tidak menjadi hujah. Apa yang dia buat tu kena timbang dengan prinsip syariat, dengan qawaid kulliyah, dengan Quran dan hadis, dengan sunnah. Barulah kita boleh timbang. Tapi kalau Nabi sendiri itu tak mungkin. Nabi buat benda yang salah. Tengok lagi keadaan di mana seorang politik dia campur gaul dan jadi oleh kerana dia tak tumpu sangat pada itu ni. Ahli politik pun lagu tu juga kadang-kadang orang buat dalil. Orang buat pedoman juga daripada ahli politik ni. Dia gini, sebab manusia ni dia mudah je. Kalau dia kagum kepada seseorang, dia akan mari taksub. Tak kira pemain bola sepak ke, pelakon ke, penyanyi ke. Tak. Kalau ada jenis penyanyi itu jenis sisi sebelah kaki. Tak. Sebelah tu dia tak sisi. Ada tu. Memang ada. Ada dulu sebabak dulu. Orang tanya buat apa? Artis kita buat. Tak. Ikat janggut. Janggut ada dia ikat. Dia ikat dia. Hak laki pakai tocel, bubuh subai. Dah. Dia kata artis kita buat, pemain bola kita buat. Jadi manusia tu lagu tu, dia mudah
taksub. Dia buat apa sahaja dia dibuat oleh orang yang dia sayang. Sebab itulah dia panggil idola. Dalam Islam tak ada konsep idola tu. Dia adanya uswatun hasanah. Contoh yang baik. Jadi contoh yang baik ni Nabi. Orang lain tu dia kena ikut Nabi dulu. Jadi Nabi telah letak satu pattern untuk orang lain ikut. Maka orang kemudian ni kalau dia tidak dapat lihat Nabi, dia boleh tengok contoh daripada pewaris Nabi. Kalau nampak pelik tu dia kena cek balik dalam Quran dan dalam sunnah Nabi. Yang ketiga, demikian juga dia bebas daripada mengetahui satu bahagian. Mana dia ni dia bebas ataupun dia selamat daripada mengetahui satu bahagian pembaikan Islam, tetapi mengetepikan beberapa bahagian lain. Maknanya tidak boleh bagi seorang pemimpin agama yang nak islah masyarakat, dia hanya mengetahui satu sudut sahaja untuk pembaikan manusia. Macam contoh, kalau orang tu nak jadi pemimpin, nak baiki masyarakat, dia hanya boleh betul bab semaya je. Lepas tu perkara-perkara lain dari segi jual beli dia tak pandai, nikah kahwin tak pandai, pergaulan lelaki perempuan pun dia tak pandai, tutup aurat tak pandai. Jadi hak dia pandainya bab taharah, bab semaya, hak tu hak dia pandai. Jadi dia pandai dalam pekoh saja. Sedangkan seorang yang nak memimpin masyarakat ni, dia kena tahu asas akidah, peraturan pekoh. Jadi ilmu dia tu kena menyeluruh. Jadi Nabi ni bila dia nak bimbing bawa masyarakat kepada Allah SWT, kepada kejayaan dunia dan akhirat, ilmu yang ada pada Nabi tu adalah ilmu yang bersifat holistik, menyeluruh dunia dan akhirat. Nombor 14 tu, pemimpin hidayah itu mestilah seorang yang mempunyai ilmu yang sempurna untuk membaiki masyarakatnya. Ilmunya itu tidak hanya terbatas kepada perkara tertentu saja. Macam dia pandai bab pekoh ya. Bab akhlak tak pandai. Fi akhlak. Duk nyupoh kat orang semacam. Ataupun dia pekoh bisa tapi akidah campur habis, tak dapat membezakan antara ini perkara tauhid, ini perkara syirik. Tak boleh juga. Maka sebab itulah kita boleh tengok ada setengah orang tu dia tekan benar dari segi pekoh ni, tetapi dalam bab hakikat sebenar tawassul, istighosah, bab kita dengan kubur dia pelonggar. Tu. Tak boleh lagu tu, tak boleh nak baiki masyarakat. Lagu tu. Ataupun setengah tu nak suruh ikut ekonomi Islam, politik Islam, tapi semaya tak tahu mana. Tak boleh juga. Ramai yang memberi penekanan kita industri halal, bank yang bebas daripada riba. Tapi semaya sepuk, tak cukup, tak sempurna. Tak boleh. Jadi seorang Nabi ni ilmunya itu mestilah bersifat menyeluruh dunia dan akhirat. Orang kata fardu ain, fardu kifayah. Ini semua terbatas dalam dua aspek. Maknanya untuk membuktikan seorang Nabi itu ataupun seorang pemimpin agama tu cukup syarat untuk dia menjadi pemimpin. Jadi dia ada dua aspek. Yang pertama, sama ada dia meriwayatkan dari seorang lelaki sebelumnya yang mempunyai kata putus. Maknanya pemimpin yang cukup syarat tadi, dia tu hendaklah mempunyai ilmu yang diriwayatkan daripada seorang lelaki sebelumnya. Macam kalau konteks kita kak, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dilantik menjadi khalifah lepas daripada Nabi SAW. Jadi dia memimpin umat Islam pada waktu tu berdasarkan kepada ilmu yang beliau riwayatkan daripada lelaki sebelumnya, yang Rasulullah SAW,
Ia mempunyai kata putus. Maknanya sifat Nabi itu, ucapan dia tu adalah ucapan yang tepat, benar, mari dari Allah SWT. Kerana semuanya bersetuju dengan kesempurnaannya dan kemaksumannya. Maknanya kalau Nabi ni, ataupun kalau seorang ia menjadi pemimpin ni, orang akui bahawa dia seorang yang sempurna akhlak, terpuji. Dia memelihara dirinya. Dan bahawa riwayat itu, maknanya ilmu yang dibawa olehnya itu telah dipelihara di kalangan mereka. Maknanya terjaga. Maknanya macam Nabi SAW sendiri, dia memberi peringatan kepada umat dia, jangan reka hadis. Tak. Nabi buat kata apa? Yang pertama, orang yang umat ni mesti menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Itu gesaan daripada Nabi, supaya baca Quran, menghafal siapa boleh ingat apa, kemudian menulis hadis, menulis Al-Quran, hafal hadis, hafal Quran. Yang kedua, Nabi SAW memberi peringatan, man qala fil Quran bi ra'yihi ataupun bi ghairi ilm, siapa-siapa yang memberi pendapat tentang Al-Quran dengan pendapat dia sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat dia tu dalam neraka. Mana ancaman daripada Nabi kepada orang yang cuba memberi pandangan sendiri terhadap Al-Quran tanpa ada asas, tanpa ada ilmu. Itu peringatan daripada Nabi. Maknanya nak jaga ilmu tu. Maknanya tafsir-tafsir ni adalah satu ilmu yang terpelihara, bersanad. Ilmu tafsir ni diambil daripada tokoh-tokoh dia. Jadi tak bolehlah kita nak kata watin wa zaitun tu, watin tu pokok Buddha tu. Buddha kan dia ada pokok dia tu. Kita nak kata pokok tu pokok Buddha, pokok ting tu pokok Buddha, tak boleh. Jadi tafsir ni adalah satu ilmu yang terpelihara, yang diambil daripada Nabi sendiri. Tafsir ni diambil daripada Quran sendiri, daripada Nabi sendiri, daripada sahabat, daripada tabi'in. Tabi'in tu kerana mereka ni anak-anak murid sahabat. Sahabat ni anak murid Nabi. Jadi orang lain yang nak cuba tafsir Quran, dia mesti berpandukan kepada prinsip-prinsip, kaedah-kaedah ia dirumuskan daripada tafsir Nabi, tafsir sahabat. Jadi itu maknanya riwayat tu mesti terpelihara. Begitu juga Nabi memberi peringatan, man kazzaba alayya muta'ammida, sesiapa yang berdusta atas nama aku ni, maka hendaklah dia menyediakan tempat di dalam neraka. Maknanya keaslian hadis, kesahihan hadis tu memang Nabi SAW memberi penekanan supaya Quran, supaya hadis itu terpelihara. Oleh itu adalah mungkin baginya untuk meminta pertanggungjawaban ke mereka berdasarkan kepercayaan kepada mereka. Maknanya Nabi ni, bila mana mereka berada di kalangan umat dengan ilmunya, membimbing mereka, maka Nabi itu menuntut supaya mereka ni ikut Nabi. Nabi itu meminta umat dia supaya ikut dia, kerana ilmu yang ada pada Nabi itu ilmu yang benar, ilmu yang terpelihara, ilmu yang mari daripada Allah SWT. Jadi mereka kena berakidah seperti mana akidah yang ditunjukkan oleh Nabi. Dan kalau mereka menolak, maka di sini dan menegakkan hujah ke atas mereka. Mana kalau mereka tu tolak, kerah kepala, degil, membantah, maka Nabi akan menegakkan hujah, yakni mengemukakan dalil-dalil, soalan-soalan kepada mereka untuk membungkam sebarang bantah mereka. Jadi mereka terpaksa duduk dia. Jadi soalan ni banyaklah. Soalan kalau dalam Quran, ya Allah SWT perintah supaya Nabi tanya kepada mereka, apakah mereka tu mempunyai kitab yang lain sehingga mereka tak terima Quran ni. Nabi tanya pada mereka. B,
Atau dia sendiri, maknanya Nabi itu sendiri mungkin yang mempunyai kata putus dan mereka semua setuju. Maknanya pada Nabi itu ada ilmu, ada kebijaksanaan. Bila Nabi itu menitahkan dengan satu perkara, mengarahkan supaya buat satu perkara, maka mereka semua tu bersetuju, mana tidak dapat menolak. Nombor 15, yakni dia semestinya seorang Nabi yang memiliki kata putus sehingga para pengikut patuh kepadanya. Sebab bila kata Nabi ni, hak dia arah tu, dia tidak mungkin bercanggah dengan akal. Sebab itulah Ibn Taymiyah kata, kalau orang tu fikir tentang arahan-arahan daripada Nabi ni, dia akan dapati arahan Nabi tu memang bertepatan dengan akal. Maknanya kalau Nabi tak suruh pun akal akan kata benda ni memang kena suruh. Mana kalau diandaikan benda yang disuruh oleh Nabi tu tidak disuruh oleh Nabi, maka akal tetap mengatakan bahawa benda tu molek. Macam contoh antara sifat Nabi ni, Khadijah kata wa tuksibul ma'dum, engkau memberi pekerjaan kepada orang tak ada pekerjaan. Memberi pekerjaan pada orang tak ada pekerjaan ni, kalau dalam konteks ekonomi kita lah ni dah, mengapa satu negara, satu negeri itu mundur? Sebab tak ada peluang pekerjaan. Masyarakat ataupun rakyat dia tak tahu nak buat apa. Kalau dia pandainya ni, tolak papai haji, itu dia pandai. Jadi kerajaan dia kena fikirlah, kita nak tandaikan ni, siapa dia nak mari kerja. Maknanya sifat Nabi ni menolong orang yang tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan dengan diberikan pekerjaan. Jadi benda tu kalau Nabi tak suruh, memang akal akan kata kena suruh. Jadi bila Nabi tu suruh, maknanya apa yang disuruh oleh Nabi itu, apa yang dibuat oleh Nabi itu memang bertepatan dengan akal. Akal tidak dapat menolak. Sebab itulah mesti pada Nabi itu sifat fatanah, hikmah, kebijaksanaan, kepintaran. Maknanya dalam arahan dia tu, arahan yang bertepatan dengan akal. Begitu juga kepintaran mesti ada pada para Nabi ni, sebab dia nak berhujah dengan golongan yang menentang. Wa ilmuhu bihalatil inqiyad wa tawlid hadhihi sunan minha wa wujuhi manafi'iha wa ilmuhu al-athama wa wujuha madarriha la yumkin an yahsul bil burhan wala bil aql al mutasarrif fil ma'ash wala bil hissi bal hiya umurun la yankashifu an haqiqatiha illa al wijdan fakama anna al ju' wal 'atash wa ta'thir ad-dawa'il musakhin aw al-mubarrid la yudraku illa bil wijdan fakadzalika ma'rifatu mula'amati syai'in liruh wa mubayanatihi laha la tariqa ilaiha illa bidzauqis salim. Kata dia lagi, pengetahuannya, yang ini pengetahuan pemimpin agama tadi, pengetahuan Nabi dan pewaris Nabi tentang keadaan ketaatan ni, nombor berikut tu, kepatuhan jiwa bahimiyah. Jiwa bahimiyah ni maknanya keinginan hati kita ni, keinginan diri kita ni nak makan, nak minum, nak bersenggama, apa semua tu, itu panggil jiwa bahimiyah. Jadi patuh kepada jiwa malakiyah, jiwa yang nak kepada ilmu, jiwa yang nak meningkatkan iman, ketakwaan kepada Allah, jiwa yang nak beribadat dengan melakukan amal kebajikan dan menjauhi dosa-dosa. Itu dipanggil keadaan inqiyad. Maknanya Nabi itu mesti mengetahui ilmu tentang ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah SWT tu dengan cara menundukkan syahwat. Jadi Imam Waliullah menjelaskan konsep menundukkan syahwat ni, maknanya jiwa bahimiyah patuh kepada jiwa malakiyah. Dan kalau kita tengok sifat-sifat hukum syarak ni pun,
dia ada hak bahagia kita, hak kita setuju hangi. Tak, macam contoh perkahwinan. Tak. Perkahwinan ni Nabi kata dalam Quran apa sebut nikah 2, 3, 4 tu setuju benar dengan orang kita tu, boleh bini ramai tu. Kalau kata bini seorang pun setuju lah kau. Maknanya bini tu sendiri benda yang dipersetujui oleh manusia. Dan kalau kata cara kepaderian ni, dah nak dekat pada Tuhan, tak boleh nikah, tak boleh ada harta. Tu maknanya benda tu menafikan habuan diri kita. Sedangkan syarak ni dia bila dia menetapkan hukum tu, hak habuan, hak bahagia kita tu syarak letak ada. Sama juga seperti sedekah. Dah, sedekah ni berat kepada kita ni sebab kita rasa hilang, tak ada hak kita ni berpindah pada orang. Tapi dalam masa yang sama Allah SWT memberi jaminan ganti. Sebab itulah bila kita sedekah tu tak lama Allah Ta'ala atas balik, gandakan. Allah Ta'ala memberi keberkatan, kita rasa kita dapat tambahan rezeki lagi. Jadi itu maknanya hak kita buat tu, amal kebaikan ada hak bahagia bahagia kita rasa itu keuntungan kita. Sehingga akhir datang kita buat, kita tak rasa rugi, kita tidak rasa berat. Macam kata puasa. Puasa menyebabkan kita sihat gapo semua. Kalau kata menyebabkan kita berpenyakit, kalau kita jadi letih, jadi tak ada siapa nak puasa lagu tu. Tapi bila terbukti orang ni pun pakai nak puasa belaka, IF ko gapo panggil, intermittent fasting. Jadi ambil juga konsep puasa, walaupun kita kata puasa tu puasa, tidak puasa dari kata sebenarnya, tapi pada asalnya mengosongkan ataupun menjarakkan antara dua waktu makan itu adalah satu benda yang dipersetujui, diakui sebagai bermanfaat. Maknanya dalam perkara ni syariat lebih dahulu lagi. Cuma syariat tu kata start makan tu pukul 5 pagi dah. Cuma IFN dia start pukul 10 dah, pukul 10 pun start makan. Jadi syariat meletakkan start makan tu pukul 5 supaya kita waktu tu waktu berkah, waktu sahur, kita boleh sembahyang tahajud, boleh istighfar, boleh subuh berjemaah. Jadi syarat dia pandai benda-benda lain tak, bukan semata-mata mengosongkan perut, tapi ada perkara-perkara lain. Sama juga macam buka puasa. Bukan semata-mata kita buka puasa, tapi memberi makan kepada orang, menyediakan juadah berbuka untuk orang puasa juga. Jadi di situ ada silaturahim. Jadi cara syariat meletakkan hukum ni begitu sempurna. Jadi pengetahuan yang ada pada Nabi ataupun pewaris Nabi ni tentang perkara-perkara ketaatan dan juga macam mana nak menimbulkan ataupun timbulnya amalan-amalan ini daripadanya. Maknanya timbul amal kebaikan yang lain daripada kebaikan tu. Macam kita kata tadilah puasa. Tapi bersama dengan puasa tu ada ibadat makan sahur. Waktu sahur, waktu istighfar. Begitu juga bila kata berbuka. Bila berbuka tu dia ada segera berbuka, berdoa sebelum berbuka, menyediakan makanan untuk orang berpuasa. Jadi dia panggil timbulnya amal kebaikan daripada kebaikan. Mana tidak kata sekara je. Macam kita semaya lah. Kalau orang kata agama lain ada yoga, ada yoga, ada macam-macam perbuatan. Kalau kata semaya tu senam.
Jadi senamai dengan semaya ni serupa ya dia kata. Cuma orang Islam semaya, kita ni buat senamai. Tapi kalau kita tengok semaya kita ni lagu mana? Dia tidak semata-mata berdiri, tunduk, sujud, tidak. Kita bermula dengan berwuduk, pakai pakaian yang bersih menutup aurat. Tak. Semaya di masjid, berjemaah. Bila berjemaah dalam sah. Jadi banyak perkara-perkara tu. Bila semaya tu pula, semaya dengan baca Quran, memahami ayat-ayat yang dibaca, ada khusyuk, ada takut pada Allah Ta'ala. Kemudian sudah tu dengan salat, dengan istighfar, ada wiri. Jadi daripada semaya tu menerbitkan, menimbulkan ataupun lahirnya amalan-amalan lain yang menjadikan manusia tu patuh. Kalau kita tengok dari segi semaya jemaah tu sendiri, perpaduan, kasih sayang, disiplin, banyak perkara. Aspek faedahnya dan pengetahuannya, maknanya Nabi tu ataupun orang alim tu tadi mesti tahu tentang dosa, maka sebab itulah dia cegah. Jadi Islam dengan dosa ni, Islam menghalau daripada perbuatan dosa, dan Islam juga menyekat jalan yang membawa pada dosa. Macam ayat la taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Mana jangan mendekati zina, maknanya mukaddimah zina tu jangan buat. Memandai, mengenyik dah, senyum, bercakap dengan lemah lembut, manja, menggoda apa semua, tak boleh dah. Itu mukaddimah belaka. Jadi syariat ni dia menghalau daripada dosa dan jalan yang menyebabkan kepada dosa. Begitu juga Nabi tu tahu tentang kemudharatan dosa. Yang mana ilmu dia ni tidak boleh diperolehi melalui bukti yang rasional. Maknanya dia tidak boleh nak fikir dengan akal semata-mata, maupun dengan jenis akal yang beroperasi dalam perkara penghidupan. Maknanya dia tidak boleh menggunakan akal yang hanya fikir tentang kehidupan dunia, cara nak mengurus dunia saja, tak boleh. Mana otak manusia ni, kalau kita bahas bahawa ni akal ma'ashi, kalau kita bahas akal ma'ashi bahawa ni akal yang hanya tertumpu dan bijak pada urusan kehidupan dunia. Manakala orang kafir ko, kalau orang tidak beriman ni, dia kira nak untung, tak kira lah cara dapat untung macam mana. Kalau nego, cara nego dia tak kira nego gapo. Ayah rupih tekok ko, dah. Segala jenis binatang, dah. Segala jenis pakaian dia buat supaya orang beli. Dan dia akan buatlah macam-macam iklan promosi supaya orang beli. Jadi tak kira benda tu sendiri salah. Benda tu sendiri, apa cara tu sendiri nak tarik orang tu salah, dia tak kira. Dia penting bagi dia keuntungan, kekayaan. Itu panggil akal ma'ashi, akal yang hanya fikir tentang nak makan, nak minum, nak hidup. Dan perkara ni, mana perkara tentang ilmu ketaatan kepada Allah Ta'ala ni, dia juga tidak boleh diperolehi maupun dengan persepsi panca indera berdasarkan kepada pengalaman. Tak boleh, tak kuat. Sebaliknya, ia adalah perkara yang kebenarannya hanya didedahkan melalui persepsi wujdan. Maknanya kebenaran ilmu yang dibawa oleh Nabi ni tentang ketaatan ni diperolehi dengan cara persepsi wujdan. Wujdan ni seperti kita bahas baru ni, kekuatan batin ataupun zauq, cita rasa yang sejahtera. Nombor 18. Wujdan merujuk kepada penerimaan ilmu secara kekuatan batin, intuitif, zauq salim, yakni rasa hati yang sejahtera. Kita naik semula. Sama seperti kelaparan, dahaga dan kesan ubat, pemanasan dan penyujukan hanya difahami melalui rasa kesedaran wujdan. Mana ginilah, kalau kita lapar ni, dia nak dalil ke tidak? Tak perlu. Kalau hak lapar ada dalil tu, berat benar lapar tu. Dah.
Bini kita tengok kita ketar ni, hyper. Tu dalil tak boleh nak bantah dah. Tapi kalau tu lelaki kata, kita ni lapar ni, apa tak nak lagi. Dia kata, mana dalil awak lapar? Tak perlu pada dalil lapar ni. Dia mari rasa apa, lembek, rasa kenaling, logar ke apa. Tu lapar tu, begitu juga dahaga ni, dia tidak perlu kepada dalil. Kita sendiri rasa. Kita rasa kita nak air, cari air. Bukan kata tak cukup jas lagi ni, tak boleh minum air. Dah. Tubuh kita sendiri, dia ada isyarat supaya kita minum air. Supaya kita nak ngatuk, nak tidur lah. Ada dah segenar kita mari nguak, kita mari penah mata gapo semua tu tu nak kau tidur. Jadi itu apa nak cerita di sini, kuatnya hubungan ketaatan dengan rasa hati ni lagu tu, tak perlu pada dalil. Mana manusia ni kok mana pun dia tetap ada dalam jiwa dia tu nak beribadat, nak bersyukur kepada yang memberi nikmat. Kalau kita bahas baru ni tu syukrul mun'im, berterima kasih pada pemberi nikmat. Hal ini memang ada dah tertanam dalam diri kita. Orang beri kepada kita satu benda, dah kita raya, terima kasih lah. Lagu tu kita. Maknanya sifat berterima kasih, menghargai pemberi orang ni memang ada dalam jiwa kita. Dan itulah asas kepada ibadat. Allah Ta'ala yang memberi kepada kita sekian banyak nikmat ni, kita bersyukur tu, itu apa, kesyukuran kita tu atas dasar tadi. Bila kita akui nikmat daripada dia, maka kita kena beribadat pada dia. Jadi kesai ubat pun lagu tu juga. Kesai ubat, ubat hak jenis menyejukkan tubuh, memanahkan tubuh ni. Ni dia Imaulullah ni zaman dia tu zaman perubatan Yunani lah. Jenis ubat awak sejuk tubuh, manah tubuh ni. Begitu juga dengan pengetahuan sama ada sesuatu itu sesuai untuk semangat atau bertentangan dengannya. Semangat ke? Apa kita kata semangat? Bukan semangat ni ruh. Ruh. Sesuai dengan ruh, jiwa lah. Ruh ataupun jiwa. Tidak ada cara untuk ini kecuali pengalaman rohani yang mantap. Maknanya untuk menghasilkan wujdan ataupun zauq yang salim ni, maknanya untuk ada pada diri seseorang bahawa benda ni molek, benda ni tak molek, dia perlu juga kepada latihan rohani yang mantap, yang kukuh. Nombor 19 tu, amalan kebajikan sentiasa bersesuaian dengan ruh. Manakala perbuatan dosa dan maksiat bertentangan dengan ruh. Lagu tu macam orang nipu lah. Dia nipu kan, lepas dia nipu tu dia nengung. Masa dia nak buat maksiat ni, dia peluh dulu. Kita nak semaya, tak ada orang peluh nak semaya. Tapi kalau nak buat satu benda kejahatan, dia mari debar, mari kenal, dia rasa lagu mana kalau orang tahu. Sebab itulah perbuatan asal manusia ni, perbuatan jahat dia ni, dia tidak akan buat di hadapan orang. Itu hak biasanya. Dia tidak akan buat depan orang. Sebab apa? Sebab dia kalau dia fikir kalau orang tahu perbuatan dia rasa malu. Sebab itulah kata perbuatan jahat tu dia tidak bersesuaian dengan jiwa manusia. Kalau manusia buat kebaikan ni, macam contoh lepas dia tolong orang tu rasa suka dia, gembira dia. Siapa dia boleh berbangga-bangga dia menyuhu. Tapi kalau orang tu berbangga dengan maksiat, maka semua orang akan kutuk dia. Kata ni apa ni, mana berbangga pada tempat yang tidak sepatutnya berbangga.
Kemudian hak kita sebut tadi dah, nombor 18 tu ada sikit lagi. Pemimpin agama memerlukan kepada kekuatan wujdan. Maknanya seorang pemimpin ni dia mesti ada wujdan, ada cita rasa yang sejahtera, di samping ilmu wahyu bagi menjalankan tugas memberi hidayah dan melakukan islah untuk manusia. Bagi para nabi, wujdan intuitif ni berasaskan kepada wahyu. Maknanya rasa-rasa hati ni seperti yang kita baca tadi, dia hasil daripada tarbiyah rohani yang mantap. Maka asah kepada wujdan ni dia wahyu dari Allah SWT, yang mana natijahnya baginda terselamat daripada dosa dan kesalahan, sebab asah dia tu mari daripada wahyu. Cuma para pemimpin dari kalangan ulama pula yang bukan nabi, walaupun wujdan dalam diri mereka berasaskan kepada wahyu, maknanya dia ditarbiyah dengan Quran, dengan hadis, tetapi tetap ada kemungkinan berlaku kesalahan, kesilapan. Kerana apa? Kerana perkara ni nisbah kepada mereka ijtihad dia, pandangan dia, kajian dia. Jadi maka sebab itulah, untuk menentukan kesahihan wujdan, cita rasa kita ni, zauq kita ni dah betul ataupun tidak dapat tidak, mestilah berpaksikan kepada prinsip dan kaedah kulliyah, qawaid yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Mana kita nak kata benda ni molek, benda ni tak molek, dia kena ada asah dia. Ni Quran kata, ni hadis kata. Dia bahasa Melayu, wujdan ni atau bahasa Urdu. Wujdan ni perasaan hati lah. Kalau orang putih mungkin dia kata sixth sense tu. Sixth sense. Mari apa, panca indera keenam ni, perasaan hati tu rasa tak kena lih ni, tak lih. Sixth sense. Kalau orang warak tu dia boleh, dia rasa tak sedap, tak kena lagu ni macam kita nak tipu orang je, macam hello, dia ada rasa tu. Sebab itulah benda ni dia kena ada daripada tarbiyah. Kita rasa tak sedap. Kemudian wa kaunuhu ma'munan anil khata', keadaan dirinya sendiri yang selamat daripada kesilapan. Mana keadaan nabi, keadaan nabi, keadaan ini kita bagi sikit, keadaan para pemimpin, keadaan para pemimpin agama yang selamat daripada kesilapan. Sendiri itu buah. Nombor 1, pada dirinya hanya melalui penciptaan Tuhan akan pengetahuan daruri atau badihi dalam dirinya. Maknanya seseorang itu selamat daripada salah, maknanya seseorang itu menjadi maksum, tidak melakukan kesalahan dengan sengaja. Itu hanya berlaku bila mana Allah Ta'ala letak ataupun Allah SWT cipta dalam dirinya itu ilmu daruri, ilmu yang mudah, ilmu yang nombor 20 tu pengetahuan yang tidak tinggal, yang tidak, nombor 20 pengetahuan yang tidak memerlukan dalil dan pendalilan, tidak perlu kepada istidlal. Mana ilmu daruri ni, mana ilmu macam kita kata 1+1 lah, 1+1, 2, tak payah fikir panjang. Ataupun setengah tu sedikit daripada keseluruhan. Tu dah. Separuh lebih banyak lagi daripada suku. Tu ilmu badihi, ilmu yang mudah, lada tu pedah. Jadi tak perlu pada dalil. Apa dalil gagal tu masing, tak perlu, sebab kita tahu dah.
Allah Ta'ala cipta, letak dalam dirinya bahawa semua yang dia fahami dan lihat adalah benar-benar bertepatan dengan realiti. Maknanya siapa tahap tu, kalau Nabi ni nampak, pemimpin itu nampak, macam kata semaya ni memberi manfaat. Berzina tu benda yang merosakkan. Jadi hak ni hak Nabi faham, hak Nabi lihat betul pada kenyataan. Yang ni sama dengan cara yang dilihat oleh orang lain. Mana semua setuju. Dalam mana-mana agama pun semua kata zina tak boleh. Pergi ke mana pun tak boleh. Sebab itulah agama ni, walaupun dia macam-macam jenis agama, tetap mewujudkan sistem perkahwinan. Dia nikah cara lagu mana tu ikut dia lah. Tapi dikira bagi pada agama, mana-mana agama ni salah berzina. Salah. Walaupun agama tu ada agama kata boleh nikah adik-beradik, ada agama kata boleh nikah dengan siapa, orang tu orang ni. Walaupun salah dalam Islam tak boleh, tapi hukum mana pun mereka tetap mengatakan bahawa kena berkahwin. Tidak boleh ada hubungan sulit. Ini salah, tak kira. Yang ni semua orang memiliki pengetahuan badihi secara fitrah. Maknanya benda yang tidak memerlukan kepada dalil ni secara fitrah manusia akui. Macam kata cuek wanita, dah cuek, tak boleh. Semua kata tak boleh. Pergi ngendak orang mandi ke gapo ke, tak boleh. Semua akui mana secara badihi. Salah. Jadi benda tu dikira, dianggap sebagai salah pada fitrah lagi. فإنه إذا أبصر شيئا لا يحتمل عنده أن تكون عينه مؤوفة وأن يكون الإبصار على خلاف الواقع وبمنزلة العلم بالموضوعات اللغوية فإن العربية مثلا لا يشك أن الماء موضوع لهذا العنصر ولفظ الأرض لذلك مع أنه لم يكن له على ذلك برهان وليس بينهما ملازمة عقلية ومع ذلك فإنه يخلق فيهم علم ضروري. Oleh itu, apabila dia melihat sesuatu, bila sesuatu itu terpandai sesuatu, tidak mungkin menurutnya matanya sakit. Maknanya kalau orang itu tengok sesuatu, katalah dia tengok apa, rumput tu hijau. Dia tengok rumput tu hijau. Masa dia tengok rumput tu sebagai hijau, tidak mungkin dia akan kata, bapa aku tengok rumput ni warna hijau, mata aku sakit ke? Sebab apa? Sebab memang rumput tu hijau. Jadi waktu dia tengok tu, dia yakin mata dia sehat. Dan tidak mungkin persepsinya bercanggah dengan yang sebenar. Kalau dia rasa tu bercanggah dengan realiti. Maknanya kalau dia tengok rumput hijau tu, dia kata, kau tengok rumput ni warna hijau, dia mau tengok warna apa? Jadi tak akan ada orang tanya lagu tu. Maknanya benda tu benda yang orang panggil daruri ataupun badihi, benda yang tidak perlu kepada dalil. Ini seperti pengetahuan tentang makna perkataan. Maknanya dari segi bahasa, orang Arab sebagai contoh tidak meragui bahawa perkataan al-ma' merujuk pada air, manakala perkataan al-ard merujuk pada bumi ataupun tanah. Orang tak faham dah. Macam kita lah, perkataan air dah, kata tu lelaki minta wa mai air segelah dah. Jadi bini pada ketika dia dengar tu lelaki yang nak air tu, dia jadi nengung, gapo air dah, air lagu mana hak nak. Jadi bila air tu dia faham lah, tak perlu dah dia nak ragui ataupun dia nak marah pada tu lelaki dia, wa gapo minta air. Mana dia akan faham bila kata air, maknanya dahaga lah ni, nak ke air.
Maknanya benda pengetahuan ni maknanya tak perlu pada dalil. Bahawa orang panggil air ni gapo dalil dia air. Tak. Benda tu jelas. Walaupun pada hakikatnya tiada bukti rasional dikemukakan, ditegakkan untuknya. Maknanya dalil bahawa ini sebagai air tak perlu. Maknanya waktu kita nak minum air tu, tak perlu kita ambil air tu letak dalam sampel, bagi dalam makmah, proses tengok tubik tu hidrogen, lepas tu satu bahagian oksigen, lepas tubik formula tu baru nak minum air. Tak ada. Maknanya orang tak bahas dah air tu secara saintifik baru boleh minum air. Sebab kalau kita tengok kecak rasa, tak ada rasa, payah agak pun kita pun telah gok-gok senang. Tak kata air ni kena bagi makmah dulu. Ada. Bila kata air tu air. Bagi mereka perkara itu tidak mempunyai apa-apa hubungan yang munasabah akliyah. Maknanya air itu mesti logiknya sebagai air dengan perkataan tadi dah. Tidak perlu. Maknanya kalimah tu, kalimah. Kalau kita kata perkataan air, dah, air itu maknanya merujuk pada cecair kalau kita minum ni. Jadi apakah kita pernah fikir, adakah orang kita fikir apa huruf A tu mesti air tu kena guna huruf A, I, R? Contoh. Tak ada orang bahas lagu tu. Sebab tak perlu. Kita nak kata air tu dipanggil sebagai air kerana dia terdiri daripada huruf A, I, R, baru boleh panggil air. Tak ada orang bahas gitu. Itu maknanya contoh lah. Tu sebab orang Perak ayah Jawi tu Jawi Perak. Orang Perak pukul. Kalau orang alik tani pukul gitu. Hai. Jadi antara perkataan dengan makna tu dia tidak memerlukan hujah akal. Barulah kita boleh menamakan satu benda ni dengan satu nama. Tak perlu. Dia nak sebut benda ni bahawa ilmu tentang perkara kebajikan ni dia sebenarnya tidak memerlukan kepada bukti rasional akal. Cukup dengan wujdan tadi. Mana nak suruh semaya, nak suruh puasa ni benarnya memadai dengan wujdan hati. Cuma adalah rasionalnya semaya, rasionalnya puasa pada akal manusia, pada adat manusia. Jadi pada asasnya kalau tak ada akal pun, hati, suara hati kita ni tetap mengatakan semaya tu molek. Walaupun tak ada bukti saintifik, tetap manusia kena akui bahawa puasa tu molek. Jadi kalau 24 jam, 8 jam tu tak berhenti makan, ngunyah semacam, tu tak molek tu. Sebab apa? Sebab orang akan buat perbandingan. Dan duduk tambak tu tak berhenti-berhenti tu, duduk ngunyah. Takkanlah kita nak ada sifat seperti tu. Mana lembu dan mau tambak lembu tu, start tambak tu tak berhenti ngunyah, kita pun lagu tu juga. Maka kita sebagai manusia ni kena ada waktu makan, waktu tak makan. Wa inna ma yahsulu dhalika fil aksar bi an yakuna li nafsi malakatun jibilliyah yakunu biha talaqqil ilm al-wijdani ala sunani sawabi daima wa an yutataba'a al-wijdan wa tatakarrara tajribatu sidqi wijdani. Wala bagaimanapun dalam kebanyakan kes ini hanya diperoleh jika seseorang itu mempunyai kemampuan jibillah,
Maknanya pada umumnya, pada kebanyakan keadaan dah, ilmu ni, maknanya ilmu benda-benda kebaikan ni, dia sabit pada asasnya berdasarkan kepada wujdan ni. Dia kalau orang tu ada kemampuan jibillah, maknanya sifat semula jadi ada dalam diri dia tu mengakui benda ni molek, yang melaluinya dia sentiasa menerima pengetahuan mengenai gerak hati tentang amalan yang betul. Maknanya kalau dia ada malakah jibillah tadi, kemampuan untuk mengetahui secara semula jadi ataupun secara fitrah benda ni baik, benda ni tak molek, maka dia akan sentiasa mendapat ilmu. Wa indan nas, di kalangan manusia, hakikat bahawa intuisi ini, maknanya wujdan ini berturut-turut mengikuti satu sama lain, maknanya lepas dari, maknanya ilmu yang diperoleh secara wujdan dia akan berturut-turut satu lepas satu, dan pengalaman intuisinya, pengalaman wujdan dia tu yang betul berulang-ulang mengesahkan. Innama yakunu bi ayyi sahiha indahum bi adilatin katsiratin burhaniyah au khatabiyah annama yadu ilaihi haqq. Maknanya mengesahkan di antara mereka dengan banyak bukti. Maknanya orang nabi tadi ataupun pewaris nabi diakui sebagai orang yang benar berdasarkan kepada banyak bukti, baik yang ditunjukkan secara rasional dan secara khatabiyah, bahawa apa yang dia seru mereka kepadanya adalah benar, adalah kebenaran. Maknanya gini, dari sudut masyarakat ni pula, orang ni layak menjadi nabi, diakui menjadi nabi kerana latar belakang dia tadi. Mana diakui secara burhan, mana secara hujah ataupun secara khatabiyah, maknanya secara benda itu diterima dengan kias yang kukuh, bahawa dia seru ajak manusia itu benda yang benar. Macam contoh nabi ni gapo dia ajak? Dia ajak manusia kepada beribadat pada Allah, jangan syirik. Nabi mengajak pada menghubungkan silaturahim, melayani tetamu. Nabi suruh buat baik. Jadi hak Nabi seru tu benda molek terbukti berdasarkan kepada akal, berdasarkan kepada khatabiyah. Khatabiyah ni dalam nota 22 ni iaitu kias ataupun analogi yang tersusun daripada mukaddimah ataupun premis yang diterima. Maknanya benda tu diakui atau disangka bahawa pihak lawan mempercayainya. Tujuannya ialah untuk memberi galakan dan menarik minatnya kepada sesuatu yang berguna untuk kehidupannya, seperti yang digunakan oleh penceramah dan penkhutbah. Ia juga satu bentuk hujah walaupun tidak memastikan pihak lawan berpegang dengannya. Mana khatabiyah ni dia adalah hujah, walaupun pihak lawan ni tak terima, tapi wajar diterima. Seperti dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma. Nabi kata, bantulah, tolonglah saudara kamu yang zalim dan dizalimi. Jadi bantulah saudara kamu yang dizalimi dan menipah. Maknanya orang dizalimi patut diberi pembelaan. Jadi itu benda yang musallamak, diakui. Tapi macam mana pula bantu orang yang zalim? Jadi Nabi pun buat huraian lah. Engkau cegah dia daripada kezaliman, berarti engkau membantu orang yang zalim. Mana dia tidak lagi buat kezaliman. Itu satu bentuk bantuan. Jadi itu panggil khatabiyah. Maknanya seorang Nabi dalam seruan dia ajak manusia tadi, benda yang dia ajak tu benar. Dan begitu juga benda yang dia ajar tu benda yang diakui sebagai baik, molek, diterima. Macam kata Nabi mengajak supaya kita ni tolong menolong, silaturahim. Jadi semua terima benda tu. Jadi apa yang diajak oleh Nabi tu akan
menarik perhatian manusia. Kedua, bahawa perjalanan hidupnya adalah baik. Mana sirah Nabi ni adalah baik. Maknanya orang terkenal Nabi ni sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Nabi-Nabi lagu tu lah ke? Orang popok sama kata, ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, dulu ni kami duk harap kamu lah. Kamu ni orang harapan kami untuk bimbing kami jadi pemimpin kami. Itu kata Pok Samuk kepada Nabi Saleh. Maknanya ia menjadi harapan ni mesti ada asas, iaitu keadaan Nabi Saleh sebelum jadi Nabi ni orang juru. Sebab tu orang harap dia menjadi pemimpin. Tapi bila dia ajak pada tauhid, orang marah lah. Macam Nabi jugalah. Perjalanan Nabi sebelum jadi Rasul tu orang yang jujur, amanah. Maknanya masyarakat ni kita kata musyrikin Mekah, sebenarnya tidak ada alasan sedikit pun untuk mereka tu tolak Nabi. Baik pada diri Nabi itu sendiri, baik pada ajaran Nabi itu, baik pada perjalanan hidup Nabi. Sebab hak Nabi ajak molek. Perangai Nabi, akhlak Nabi molek. Lepas tu apa tak sikut. Jadi ada benda lain sebenarnya. Kemudian perkara-perkara yang ada pada Nabi ni orang ramai boleh menerima, seperti perjalanan yang baik menyebabkan sifat dan perbuatan berdusta itu mustahil padanya. Ada dengan sifat amanah tadi, jujur tu tidak mungkin orang kata Nabi ni seorang pendusta, tak mungkin. Begitu juga mereka melihat padanya pengaruh-pengaruh kedekatan dengan Tuhan, seperti mukjizat dan pengabulan doa. Maknanya kalau orang tu tengok Nabi ni bercakap benar, lepas tu ada kita kata benda-benda ajaib, mukjizat, benda karamah, doa makbul. Jadi orang aku ini orang juru ni, kalau orang tak juru tak kira doa makbul. Tak kira ada keramat, tak kira ada mukjizat. Sehingga mereka tidak meragui kedudukannya yang tinggi dalam pentadbiran tertinggi. Sehingga mereka tu tidak meragui kedudukan Nabi ni dipilih oleh Allah Ta'ala untuk membimbing manusia. Itu dalam pentadbiran tertinggi. Maknanya pentadbiran Allah Ta'ala, bila mana dia nak membimbing manusia, dia akan atas seorang Nabi, dan semestinya Nabi itu adalah orang yang paling sempurna akhlak. Bahawa ruhnya adalah salah satu ruh suci yang berhubung dengan malaikat. Mana jiwa Nabi, ruh dia tu adalah ruh yang dekat, mana layak didampingi oleh malaikat. Maknanya malaikat ni dia mendekati Nabi, bersama dengan Nabi. Sebab malaikat nak bawa wahyu pada Nabi, malaikat yang suci, maka mestilah ia nak malaikat tu pergi pada dia, orang yang suci juga, mana Nabi tu. Maka sebab itulah Nabi Tasir rumah tu dimasuki oleh anjing. Nabi Tasir makan benda-benda yang berbau, makan bau Nabi Tasir, sebab malaikat akan mari. Jadi bila malaikat tu suci, tak suka pada benda-benda yang busuk, maka Nabi pun kena jaga jugalah, barulah malaikat tu mari. Lepas tu kalau orang tu baca kitab ke, mengarang kitab sambil sak rokok tu, tak tahu kat mana tu malaikat nak mari tu. Tapi kalau belah Indonesia tu tak pelik dah. Bila-bila baca kitab tu, bila-bila cuci rokok, isap rokok. Ataupun nak ngarang kitab tu kena cuci rokok dulu, baru boleh ngarang kitab. Tu mustahil tu. Tak sesuai dengan malaikat. Dan bahawa orang seperti dia tidak wajar untuk berdusta atas nama Allah. Jadi orang yang juru lagu ni takkanlah dia berani nak menipu atas nama Allah, dan dia sendiri tidak melakukan apa-apa perbuatan maksiat. Jadi seperti yang kita tengok sirah Nabi SAW sebelum menjadi Rasul. Saya dia ajak pergi ke pesta jenera. Mana tak ada Nabi, tak ada kita tengok orang duduk menari jenera dulu. Kemudian sesudah itu
Thumma ba'da dhalika tahdutsu umurun tu'allifuhum ta'lifan 'azima. Kemudian sesudah daripada itu terjadilah perkara-perkara yang menjinakkan mereka dengan begitu hebat dan menjadikan dia lebih dicintai di antara mereka daripada harta benda dan anak-anak mereka dan daripada air sejuk bagi orang yang dahaga. Maknanya selepas perkara-perkara tadi ada, lihat pula kepada akhlak Nabi ni. Yang ni Nabi menzahirkan, nombor 23 tu, Nabi menzahirkan akhlak dan sifat yang terpuji seperti sifat rahmat, pemurah, adil, bijaksana, memaafkan, meringankan kesusahan orang dan sebagainya. Maknanya orang ni tengok Nabi ni dengan sifat-sifat lagu ni, makin orang nak dekat dengan Nabi. Maka sebab itulah Nabi tu disayangi oleh sahabat-sahabat berbanding dengan anak mereka sendiri. Fahadha kulluhu la yatahaqqaqu insibagu ummatin minal umamin bil halatil maqsudah bidunihi, walidhalika lam yazal al-mashghuluna binazairi hadhihi al-ibadat yusniduna amrahum ila ma ya'taqiduna fihi hadhihi al-umur wa asabu am akhta'u wallahu a'lam. Disebabkan ini masyarakat tidak mungkin tercelup dengan keadaan yang dikehendaki tanpa kewujudan dirinya. Maksudnya satu masyarakat tadi tidak dapat diislahkan. Mana tercelup tu maknanya masyarakat tadi tidak terdidik dengan amal-amal kebaikan. Mereka mesti ada seorang Nabi yang menjadi panduan pedoman kepada mereka. Jadi perlu kepada seorang pemimpin yang menegakkan agama. Oleh sebab itu orang-orang yang sibuk dengan ibadat yang serupa sentiasa menelusuri kembali amalan mereka kepada orang yang mereka percaya mempunyai sifat-sifat ini. Maknanya manusia ni dengan pelbagai agama, mereka akan lihat cara ibadat orang-orang terdahulu yang mereka anggap sebagai soleh. Jadi mereka mesti kata ibadat yang kita buat ni mesti cara tutup guru kita dulu, tutup alim kita dulu, peduli kita dulu, supaya mereka dapat selaraskan ibadat mereka ni dengan sifat ataupun keadaan orang yang mereka percaya. Maka sebab itulah kalau agama-agama tertentu ni orang-orang agama dia ni mestilah dia ada benda-benda mistik ni, benda-benda yang kita kata kalau dia bomo, dia siuk, sehat. Dia jamuh, jadi sehat, hilang penyakit. Jadi sama ada mereka tu betul ataupun salah, kita caralah. Maknanya pada asalnya kalau Nabi ni, kalau dia doa Allah Ta'ala terima. Begitu juga kalau alim ulama sahabat ni, bila mereka berdoa pada Allah SWT, mereka baca jampi, sembuh. Sebab keyakinan mereka pada Allah Ta'ala, jadi mereka minta pada Allah Ta'ala akan kabulkan. Tapi setengah orang dia tidak ada keyakinan yang sempurna, dan dia nak juga benda karamah, benda luar biasa ni, maka dia pun beramal dengan macam-macam jenis amalan. Dia guna jin lah nak suruh jadi ni. Kalau Nabi dulu benda mukjizat dia, sahabat ni benda mukjizat dia, dia dapat benda tu dengan karamah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Tapi manusia ni oleh kerana dia tidak mencapai kedudukan seperti mana sahabat, jadi mereka nak dapat juga keistimewaan tadi, maka mereka guna cara lain, cara salah. Jadi mereka beramal macam-macam lah. Perojing, tiket tak look tu, nak suruh nampak hebat tu, tiket tak look. Jadi sedangkan dia beramal dengan cara ilmu hitam, tiket tak look boleh terbang tu, padahal ada jin orang bawa dia. Sedangkan sahabat dulu tak ada, sahabat tak guna khodam jin ke apa semua ni. Tapi mereka orang-orang agama ni dia anggap bahawa ajaran agama ni ataupun apa yang mereka bawa ni orang akan ikut bila ada benda luar biasa pada mereka.
Sebab itulah kalau kita tengok budaya Habib ni, dah pengikut-pengikut taksub pada Habib ni, dah dia nak ni Habib ni gapo karomah dia. Jadi tak akan ikut seorang alim tu selagi tak terbukti karomah, baru nak ikut. Supaya kita lah tok kenali tu macam-macam, dia kata karomah ada, nak suruh orang ikut ni. Padahal tak perlu untuk kita ikut seorang pemimpin tu kerana karomah dia. Asalkan ilmu dia bawa tu betul, kita ikutlah. Cuma manusia ni dia tak boleh gidah perangai dia nak tok alim ni mulut masing dulu baru nak ikut. Dah. Jadi mereka ni tak cara betul kau salah. Tapi lagu itulah sifat manusia dalam beragama ni, mereka nak ada perkara-perkara yang luar biasa baru mereka nak ikut. Dan Allah juga lebih mengetahui, wallahu a'lam. Ya serupa kalau kita tengok Buddha pun lagu tu juga. Ada belakang Kristian. Orang Kristian pun dia macam duk sohu ke, hak buta jadi celak ke apa semua. Hak Buddha ni lagilah. Orang kita pun pergi bombong yang Buddha. Bombong yang tak car, minta air tak car ke apa semua. Hindu pun lagu tu juga sihir, tapi sebenarnya sihir belaka. Sihir belaka. Allah.